Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar tuan-tuan semua di luar sana? Okey, perkongsian saya pada hari ini ialah berhubung dengan kita punya 3S. Kita punya aktiviti, business activity kita, apa namanya, berlegar. Berlegar susah lah pagi ni ayat nak keluar. Berlegar di sekitar perkara 3S sahaja, iaitu selling, sponsoring dengan servicing. Inilah tiga perkara yang kita kena buat setiap hari untuk memastikan bahawa bisnes kita terus berkembang, bergerak dan majulah, insyaAllah. Sebab apa? Kalau kita tidak ada salah satu daripada tiga ini, maka perjalanan bisnes kita mungkin pincang. Kalau kita buat selling aja tak ada sponsoring pun tak boleh juga. Kalau sponsoring je tak ada selling pun tak boleh juga. Jadi dia kena ada tiga-tiga tu: sponsor, selling, sponsoring dan juga servicing. Jadi dengar macam tiga je kan, tapi cabaran ni memang adalah dalam kita nak menjual. Selling, biasanya kita kata sharing. Kita sharingkan kita punya apa namanya, produk, kebaikan produk kepada kita punya bakal pelanggan. Jadi sharing ni dia kena ada benda yang kita perlu tahu minat, ataupun kita punya sharing ni mesti tepat kepada sasaran dia. Sasaran kita tu, kita tak boleh share satu benda untuk semua orang. Contohnya begitulah. Misalnya kita nak share produk skincare. Jadi skincare ni, kalau kita nak share produk skincare ni, kita kena tengok pada sasaran dia. Pada sasaran dia, di mana kita nak sasarkan kita punya produk, itulah yang menjadikan mungkin insyaAllah kita punya penjualan itu menjadi lancar. Sebab apa? Kita target kepada betul-betul orang yang memerlukan. Biasanya orang cakap menjual ni ialah memenuhi keperluan orang. Maknanya kalau kita bagi satu solusi kepada satu permasalahan, maka di situlah bisnes kita boleh berkembang. Jadi skincare ni kalau nak jual pada orang yang tidak ada masalah tentang, ataupun orang yang tak suka nak jaga skin, memang tak datangkan hasil lah. Maknanya kita jual kepada orang yang tak minat. Tapi mungkin dia tak minat mula-mula kan, kemudian dia minat, itu pun boleh jadi juga. Tapi biasanya begitulah. Apa benda yang kita nak jual, kita kena pastikan kita punya sasaran tu tepat. Itu berkenaan dengan selling. Kemudian sponsoring. Sponsoring ni adalah satu aktiviti yang memang tak boleh tinggal, serupa juga macam selling. Kerana kita punya bisnes ini ialah networking. Sebab apa? Kita tengok macam mana orang meniaga sabun, ubat gigi, vitamin, boleh jadi kaya sampai berjuta-juta income dia ni kan. Kita tengok takju kita lah. Boleh percaya ke orang meniaga benda macam ni boleh sampai macam tu, punya banyak duit kan? Kita kalau fikir-fikir logik, dia ni meniaga sabun je kot kan, macam mana boleh sampai berjuta-juta income dia? Maknanya daripada segi mana datang income itu? Ialah daripada segi sponsoring, membina networking. Kalau kita bina networking kita, di situlah baru datang income kita yang sampai boleh berjuta-juta tu. Itu dia punya apa nama dia, proses dia. Dia punya formula dia punya proses lah. Jadi kalau kita kalau kita berniaga tak ada sponsor, kita tak sponsor siapa-siapa pun bulan tu kan, ataupun dalam masa yang lama, jadi kita punya bisnes stagnan lah, tak bergerak. Kita mungkin boleh buat jualan runcit sahaja. Jadi nak tak nak kita kena powerkan kita punya sponsoring skill. Presentation, GEP tu sekarang ni
Apa yang saya boleh cadangkan ataupun saya pun cadangan saya ni pun ikut kepada kita punya CBM Bahasa Roy kan. Kak Roy pernah cakap kalau kita buatkan satu channel yang proper, tu yang kita kena upgrade selalu tu, nak jadikan benda tu betul-betul proper, benda-benda canggih, supaya bila kita jemput orang masuk ke dalam channel kita ajak orang untuk berbisnes. Contohnya kita kata okey, join channel Telegram ni untuk ketahui bagaimana nak jadi jutawan. Contoh kan, kita buat satu tagline macam tu, kita iklankan. So orang mungkin ada yang berminat tu, dia nak tahu macam mana. So bila dia join kita punya channel tu, kalau dalam kita punya channel tu konten dia tak menarik, hambar kan, itu yang dia masuk sekejap, dia keluar je lah, dia tak tengok. Tapi kalau nak adakan satu konten yang betul-betul power tu, dia masuk, dia nampak jelas, dia teruja, kan. Jadi kat situ mungkin kita boleh close lebih ramai ahli-ahli baru. Sekarang ni sponsoring kita tak boleh jumpa depan-depan, kena online. Itu dia. Ketiga ialah servicing. Servicing ni memang penting lah. Macam kita lah servis kereta kan, kalau kereta tak servis macam mana? Tapi yang ini servicing ni kita servis orang lah. Mana kita punya pelanggan, kita punya even downline pun, even kita punya macam tu lah. Kita kena servis ni maknanya kita kena keep track lah. Maknanya kalau customer kita dah membeli mungkin 3 hari, 7 hari, 21 hari kan, kita buat follow up lah. Itu. Kemudian mungkin kalau kita punya ahli baru join, kita kena at least beri galakan kepada dia dalam masa sebulan tu, kalau boleh dia buat satu penjualan lah. At least satu penjualan. Sebab apa? Di situ mungkin akan jadi dia punya, baru dia boleh teruskan dia punya membership tu, business dalam Forever ni. Kalau dia dah masuk sebulan kita tak ada bimbing dia pun terhuyung hayang kan, tak ada buat sale satu apa pun, mungkin kat situ jadi masalah. Dia tak dapat dia punya rasa, dia punya income tu. At least dia dapat satu sale pun dia dah happy dah kan. Rasa macam tu lah. Kalau kita dapat achieve satu benda pun kita dah happy. Yang benda yang happy tu boleh membawa kita untuk pergi seterusnya. Itu dia 3 perkara yang saya nak kongsikan pada hari ini. Apa kekurangan daripada saya minta maaf. Yang terbaik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memperbaiki diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan tuan-tuan semua sukses dalam bisnes Forever ini hingga ke pentas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.